أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا يا الله kau lapangkanlah hati-hati kami ya Allah wahassin akhlaqana wa adabana ya Allah engkau perelokkanlah akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami ya Allah wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah ya Allah engkau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan terutamanya di akhirat nanti ya Allah Allah marzuqna al-fahma wal ilma ya Allah engkau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah wal hikmata wal aqla kau rezekilah juga pada kami hikmah kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan semuliakan pengurusi kepada kuliah duha kita pada pagi ini Al-Fadhil Ustaz Syafiq. Yang saya hormati dan semuliakan Ustaz Arifuddin, Tuan Nazir, Timbalan Nazir, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu, seluruh jawatan kuasa masjid. Yang saya hormati dan semuliakan tuan-tuan dan puan-puan, para hufaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Ya kita sama-sama rasa syukur, rasa terima kasih di atas segala nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita termasuklah pada pagi ini. Di antara nikmat yang kita sedang rasai, yang Allah anugerahkan pada kita, kita berada pada pagi-pagi cuti begini di rumah Allah. Di suatu tempat yang penuh dengan barakah, tempat yang penuh dengan keampunan Allah, suatu tempat yang penuh dengan kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ia menjadi suatu perkara yang akan kita bawa sebagai suatu bukti di hadapan Allah suatu hari nanti bahawa kita benar-benar ingin menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk layakkan diri kita menjadi orang-orang yang diridai oleh Allah dan sesungguhnya Allah layakkan kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sayanya diberi tajuk yang paling ringkas. Tajuk dia ialah Fattabi'uni. Daripada ayat surah Ali Imran ayat 31. Nah tuan-tuan kalau tuan-tuan nak rujuk balik surah Ali Imran ayat 31. Tapi diambil daripada satu perkataan daripada ayat tersebut. Cuma sebelum saya bacakan ayat tersebut kepada tuan-tuan dan puan-puan, suka saya bawa dari, sekali lagi kita rasa syukur. Apa makna syukur? Rasa terima kasih. Rasa penuh penghargaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang paling besar. Di antara nikmat-nikmat yang sedang kita rasai sebagaimana yang saya sebut tadi. Berada di rumah Allah ini nikmat. Berada dalam majlis ilmu ini nikmat. Berada dalam satu program tuan-tuan sekalian sebagaimana yang tuan-tuan duk ikuti sekarang ni, mini carnival sempena Maulidur Rasul ni nikmat. Dan di antara nikmat yang paling besar kata ulama ialah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita seorang nabi, seorang rasul. Dan nabi yang Allah anugerahkan kepada kita itu bukan nabi biasa. Sayyidul Anbiya, ketua kepada segala nabi. Sayyidul Mursalin, ketua kepada segala rasul. Dan tidak ada satu nikmat yang paling besar kata para alim ulama di dunia dan di akhirat. Bukan sekadar dunia yang kita sedang lalui, bahkan di saat kita berada di alam barzakh, bahkan kita berada di akhirat terutamanya nanti, nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan pada kita ialah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang paling besar. Yang kedua kata ulama, nikmat yang paling bernilai pada diri kita. Yang tadi pada baginda Nabi yang diutus kepada kita, tetapi yang sekarang ni diri kita ni tuan-tuan. Nikmat yang paling berharga ialah di saat Allah Ta'ala memilih kita semua
menjadi umat kepada kekasih Allah ini. Umat kepada ketua Nabi, umat kepada ketua Rasul. Ini nikmat yang paling berharga. Kerana dengan nikmat inilah nilai diri saya, nilai diri tuan-tuan dan nilai diri kita semua di sisi Allah atau pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita nak mengangkat nilai diri kita semakin hari semakin bermakna, semakin bernilai di sisi Allah? Maka ada satu perkataan yang kita akan baca nanti, iaitu fattabi'uni. Tajuknya ialah, maka hendaklah engkau ataupun kamu semua mengikutiku. Atau dalam bahasa mudahnya, ikutlah aku, kata baginda Nabi SAW melalui ayat Al-Quran. Cuma tuan-tuan, sebagai mukaddimah untuk pagi ini, oleh kerana kita menyambut Maulidur Rasul dan kita berbicara tentang baginda Nabi SAW, dan saya nak baca sikit tuan-tuan sekalian sebagaimana mukaddimah yang dibaca dalam Maulid. Ya, kerana mukaddimah yang dibaca dalam Maulid ini dalam bentuk selawat dan sekaligus dalam bentuk doa kepada kita, moga-moga pada pagi yang mulia ini kita berada dalam rumah Allah ini, kita mendapat limpahan-limpahan rahmat, limpahan-limpahan keampunan, limpahan-limpahan barakah, kurniaan dan segala sejuta satu anugerah daripada Allah di atas hari kelahiran, hari kegembiraan lahirnya junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini selalu duk baca ni tuan-tuan, cuma nak mengambil barakah dalam majlis kita pada pagi ini. Jadi insya-Allah tuan-tuan saya baca, tuan-tuan ikut yang atas tu saja, yang selawat. Yang selebihnya yang lain saya baca insya-Allah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi warda anis sahabah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi warda anil masyayikh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi waghfir likulli mudhnib. Ya Rabbi salli ala Muhammad,
Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi ya sami' du'ana. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa ala aslam. Baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah sekali lagi kita melafazkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah tuan-tuan pada pagi ini saya akan mengupaskan satu perkataan, iaitu fattabi'uni pada surah Ali Imran ayat 31. Saya baca pada tuan-tuan insya-Allah. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kepada umat kamu, in kuntum tuhibbunallah, in jikalau, kuntum adalah kamu, tuhibbunallah mendakwa mencintai Allah, fattabi'uni maka ikutilah daku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, maka di saat kamu ikut aku, yuhibbukumullah, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kamu. Bukan sekadar Allah mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosa kamu. Wallah, dan Allah Ghafurun, Tuhan yang Maha Pemaaf, Rahimun, Tuhan yang Maha Penyayang. Tuan-tuan, salah satu daripada kunci kehidupan untuk kita lalui atau bekalan dalam perjalanan hidup kita, dalam kita melalui diri kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu Allah dalam redha Allah, ialah kuncinya ialah kita mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma bila mana berbicara berkaitan dengan baginda Nabi ni tuan-tuan, banyak tempat saya sebut benda yang sama. Di saat kita bicara tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bicara ini dia bukan sekadar bicara akal, tetapi dia adalah bicara hati. Bicara hati maksud sayanya ialah bicara rasa. Bila mana kita bercakap soal baginda Nabi, bercakap soal rasa. Bercakap soal berkaitan dengan hati kita. Yang pertama sekali rasa apa tuan-tuan? Rasa kepercayaan, rasa keyakinan kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tanpa kita bicara atau kita bercakap tentang baginda Nabi, tetapi dalam hati kita tidak ada rasa percaya. Dalam kata lainnya, rasa keimanan kita kepada Allah, rasa kepercayaan kita kepada Rasulullah yang mengutus, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan tidak ada gunanya, tidak ada banyak manfaatnya. Maka sekarang ni tuan-tuan kena zahirkan rasa betapa hati kita, jiwa kita penuh keyakinan, kepercayaan kepada junjungan baginda Nabi. Baginda adalah Nabi, baginda adalah Rasul, baginda adalah kekasih Allah, baginda adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Ini kepercayaan dan keyakinan kita tanpa sedikit pun ada rasa kekurangan, ada rasa segala-galanya yang mencacatkan rasa kepercayaan kita kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, di saat kita bercakap tentang baginda Nabi ini, kena ada rasa apa dalam hati kita? Rasa kasih, rasa cinta lebih daripada segala-galanya kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada rasa kasih, tidak ada rasa cinta, maka tidak ada makna dalam bicara kita, tuan-tuan. Kenapa? Kerana di sinilah ayat yang akan kita mulakan. Sebagaimana Ustaz Syafiq sebut tadi dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Nabi memulakan kalimah bicaranya, tidak sempurna iman di kalangan kamu. Pertama Nabi bicara tentang iman. Yang kedua Nabi sebut tentang apa? Tentang cinta, tentang kasih. Tidak sempurna iman di kalangan kamu semua hatta akuna, sehinggalah aku ini, kata baginda Nabi, dijadikan kepada dirinya. Hatta akuna, dijadikan kepada dirinya, ahabba ilaihi, yang paling dia cintai, min walidihi, nak dibandingkan dengan ayahnya, wa waladihi, anak-anaknya, wan nasi ajmain,
bahkan seluruh manusia yang ada ni. Seulang lagi sekali tuan-tuan, tidak sempurna iman di kalangan kamu, wahai umatku, kata Nabi, sehinggalah aku ini dijadikan manusia, insan yang paling dia cintai. Nak dibandingkan dengan cintanya kepada ayahnya, cintanya kepada anak-anaknya, bahkan nak dibandingkan dengan cintanya kepada seluruh manusia yang ada. Tuan-tuan, dalam hidup ini, salah satu yang ada dalam hati saya, yang ada dalam hati tuan-tuan adalah rasa cinta. Betul tuan ya? Ada tak cinta pada ibu dan ayah? Ada. Cinta pada anak dan isteri dan suami? Ada. Cinta pada harta ada tak? Ada. Mesti. Cinta pada apa lagi? Bahkan cinta kepada apa-apa sahaja yang dalam diri kita mesti ada. Tetapi salah tak cinta itu? Tidak salah. Yang salahnya bila mana cinta itu melebihi cinta kita kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih. Cinta tak pada suami, cinta. Tapi cinta tak pada Rasulullah, cinta juga. Tapi mana lebih dicintai? Suami. Cinta tak pada isteri, cinta juga. Cinta tak pada Rasulullah, cinta juga. Mana lebih antara cinta isteri dengan cinta Rasulullah? Kesama. Sama Ustaz. Tak boleh kesama. Tak boleh. Nabi mengatakan perkataan, hatta akuna ahabba, lebih dia cintai. Nak dibandingkan dengan cinta dia pada ayah dia, cinta dia pada suami dia, cinta dia pada anak isteri dia, cinta kepada seluruh manusia yang ada. Kita tak. Dia mungkin mic ni dia ambil suara sikit tuan-tuan sekalian ya. Dia ada mic yang ambil suara. Tak ada okey. Saya ni tuan-tuan, kalau kira-kiranya kan, dah dekat seminggu lebih saya tak ceramah ni. Lepas seminggu lebih tak ceramah ni, inilah hari pertama saya mula ceramah. Dah seminggu lebih saya tak ceramah. Tak apa, bukan nak cerita yang tu. Baik. InsyaAllah. Saya nak letak ni. Baik, saya ulang lagi sekali tuan-tuan. Perkara yang wajib ada dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan dan puan-puan, ialah rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada cinta kita kepada seluruh manusia di sekeliling kita, termasuk suami, termasuk isteri, termasuk anak-anak, termasuk ibu dan bapa kita. Ketika itu sempurna iman kita. Kalau tidak, selagi mana ada cinta kita kepada baginda, kepada selain daripada baginda Nabi, lebih iman kita sekarang ini tak sempurna. Dan sesiapa yang imannya tak sempurna, dia berada dalam keadaan bahaya di saat dia bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Ini tuan-tuan sekalian ya. Baik. Cuma ayat ini saya cerita pada tuan-tuan, kalau kita rujuk dalam tafsir At-Tabari, boleh juga kita rujuk dalam tafsir Ibnu Katsir. Tuan-tuan, saya ada beberapa rujuk dalam beberapa tafsir. Sebab turun ayat ni ada beberapa asbab an-nuzul. Salah satunya, ada satu kaum tu, dia datang jumpa dengan Nabi. Dia kata apa pada Nabi? Inna nuhibbu rabbana. Kami ni amat-amat mencintai Tuhan kami. Maka bila mana dia dakwa depan Nabi, dia kata kami sangat mencintai Allah. Maka Allah turunkan ayat ni. Tuan-tuan, dalam hidup ni, dia kena ada 3 cinta. Dalam hidup ni. Surah Taubah ayat 24. Dalam hidup ni, kena ada 3 rasa cinta. Tuan-tuan rujuk balik ayat tu lah ya, saya tak baca, nanti lambat sangat kita ni. Pertama, cinta Allah. Wajib dalam diri tuan-tuan, dalam diri kita, dalam diri anak isteri kita ada cinta Allah. Kasih kepada Allah. Wajib. Apa hukum dia? Berdosa kalau dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan, kita sedang dalam keadaan berdosa kalau tidak ada cinta kepada Allah. Kasih kepada Allah. Yang kedua, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, cinta berjuang di jalan Allah. Ya. Cinta berjuang di jalan Allah. Ni kena ada 3 cinta ni. Kalau tak ada 3 cinta ni, kita berdosa tuan-tuan. Sehingga Allah kata apa? Tak apalah, saya baca ayat tuan-tuan sekalian ya. Ada satu ayat yang menyebut kepada kita, dalam ni saya ada tulis tak tuan-tuan sekalian? Ada. Surah Taubah ayat 24. Saya baca sekejap sebelum saya baca ayat tadi. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Ayat ni mula juga. Wahai Nabi Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu. In kana aba'ukum,
sekiranya bapa-bapa kamu, wa abnaukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, saudara-saudara mara kamu, wa azwajukum, isteri atau pasangan-pasangan kamu, wa ashiratukum, dan ahli keluarga kamu, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta benda yang kamu usahakan, wa tijaratun takshawna kasadaha, dan perniagaan yang engkau bimbang akan kerugiannya, wa masakinu tardaunaha, dan rumah-rumah tempat-tempat tinggal yang kamu rasa selesa, ahabba ilaikum, lebih kamu cintai. Ya tadi berapa tadi tuan-tuan? Ingat tak ni? Pertama, ayah kita. Yang kedua, anak-anak kita. Yang ketiga, saudara mara kita. Yang keempat, pasangan-pasangan kita. Yang kelima, ahli keluarga kita. Yang keenam, harta benda yang kita usahakan. Yang ketujuh, perniagaan yang kita bimbang akan kerugiannya. Yang kelapan, rumah-rumah yang kita rasa selesa, tempat-tempat tinggal yang kita rasa selesa. Ya, sebab tu ada orang ni tuan-tuan, dia rasa lebih selesa rumah dia daripada rumah Allah. Betul? Betul tak? Rumah saya lagi selesa Ustaz nak banding masjid. Betul tak ni? Sebab tu saya sembahyang kat rumah. Ya ke tuan-tuan? Ni saya tengok kat tuan-tuan ni sebab orang lelaki. Sama lah ni. Orang perempuan tak. Sama lah saya tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa, ya Allah, selesa rumah aku barangkali dengan rumah Allah. Berkat rumah aku barangkali dengan rumah Allah. Apa lagi? Rahmat di rumahku nak banding dengan rahmat di rumah Allah. Sebab tu aku sembahyang kat rumah. Betul? Ni tuan-tuan ni. Wa masakinu tardaunaha. Rumah yang dia rasa lebih selesa. Apa? Tuan-tuan, kalau kita baca bahasa Arab, Allah guna perkataan apa? Redha. Rumahnya yang dia lebih rasa redha, lebih rasa selesa nak banding dengan rumah Allah. Rasa redha dalam hati dia, rasa puas. Duduk rumah Allah tak puas. Duduk kat kedai lagi puas, betul? Sudah. Tapi dia tak kata kedai, nasib baik dia, Allah tak cakap kedai tuan-tuan. Allah cakap apa? Rumah. Lebih dia redha, lebih dia rasa selesa, bahkan lebih dia rasa cinta, rasa kasih, rasa suka. Nak dibandingkan dengan kasih dan cintanya kepada Allah. Satu. Wa rasulihi. Dua, rasulnya. Yang ketiga, wajihadin fi sabilih, berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Maknanya ada tiga cinta. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta perjuangan di jalan Allah. Tapi kalau tiga ni ada dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan, tapi rasa cinta lebih kepada yang tadi, yang 8 tadi. Fatarabbasu, Allah kata apa? Tunggu kamu semua. Tunggu. Hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehinggalah Allah akan datangkan azab kepada kamu. Lepas tu tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa berniaga tu lebih selesa, sampai kita tak sempat nak datang masjid, tak sempat nak solat contohnya, sampai masa Allah akan azab kita. Di dunia Allah azab, kadang-kadang kita rasa apa? Berlaku kerugian. Sebab tu Allah kata perniagaan kamu yang kamu pimbang kerugian. Tapi kalau kita rasa cinta kepada Allah, kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita taat pada Allah. Pada manusia ni, dia engkar Allah. Taat pada Allah adalah keuntungan. Engkar Allah adalah kerugian. Tapi ada orang dia tak rasa kerugian. Dia rasa meniaga tu lebih rasa rugi. Nak banding dengan engkar Allah. Betul tak? Tak apa tuan-tuan. Tapi ayat ni, surah Taubah ayat 24, maknanya wajib kena ada rasa cinta dalam diri kita 3 perkara ni. Baik. Hari ini kita bincang satu, iaitu cinta kepada baginda Nabi SAW. Maka ada satu kaum, dia tak nak cakap. Dia datang jumpa dengan Nabi, dia tak kata dia cinta pada Nabi. Dia kata dia cinta Allah. Kami ini datang nak bagi tahu kepada kamu, wahai Rasulullah, kami cinta Allah. Maka di saat dia mendakwa dia mencintai Allah, maka turun ayat ni. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka yang mendakwa cinta Allah. Macam kalau saya tanya tuan-tuan pada pagi ni, tuan-tuan cinta tak pada Allah? Kasih tak pada Allah? Kasih, cinta. Bagaimana tuan-tuan nak tunjukkan cinta tuan-tuan kepada Allah? Yang ni ayat dia. Yang ni ayat dia ni. Nanti dulu ni ayat ni. Nanti ayat ni. Ayat ni belum habis lagi ni. Ayat ni jawapan dia. Tuan Haji jawab berjihad, berperang.
Tu ayat lain. Ni ayat ni tuan-tuan sekalian ya. Maka jikalau ini kalau kita belajar bahasa Arab ni, saya suka tuan-tuan bila mana baca Quran, saya suka sikit ajar tuan-tuan yang saya belajar dengan guru saya, antaranya ialah almarhum Tuan Guru Ni Aziz. Almarhum Tuan Guru Ni Aziz ni, minta maaf tuan-tuan saya sebut nama ni tuan-tuan sekalian, kadang-kadang orang suka dengar, kadang-kadang ada juga orang tak suka dengar. Betul? Dengan nama pun tak suka tuan-tuan sekalian. Tak apa, minta maaf saya sebut. Ya, masa saya duduk mengaji dengan beliau di Pulau Melaka ni, bila mana baca ayat Quran, mesti dia akan bagi tahu satu atau dua perkataan. Contoh kalau kita kata kul. Kul tadi apa makna dia? Katakanlah, beritahulah, peringatkanlah. Apa perkataan tu? Fi'il amar, kata kerja perintah. Kul ni kata kerja perintah. Asal perkataan kul, qala. Asalnya qaf alif lam. Buang satu huruf, qaf dengan lam. Baik, saya ajar tuan-tuan, mana-mana perkataan dalam Quran, kalau ada dua huruf, huruf pertama baris depan, huruf kedua bertanda sukun. Okay, mana-mana perkataan dalam Quran, huruf pertama, dia ada dua huruf. Huruf pertama baris depan, huruf kedua bertanda sukun. Dia adalah kata kerja perintah. Okey. Maka Allah perintahkan. Baik. In ni pula namanya huruf syarat. Harfus syarat. Huruf syarat. Maknanya apa? Jikalau atau jika kuntum, kamu semua, tuhibbun Allah, mencintai Allah atau mendakwa mencintai Allah. Baik. Tuhibbu ni namanya fi'il mudhari'. Tadi saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan cinta tak pada Allah sekarang ni? Cinta. Maka perkataan tu kalau sekarang ini kita mendakwa kita cinta Allah, bahkan pada masa ke depan nanti kita mendakwa kita cinta Allah, syaratnya apa? Fattabi'uni, maka hendaklah engkau ikut aku, kata baginda Nabi. Wahai Nabi, baca ayat ni kepada umat kamu. Kalau kamu dakwa kamu cinta Allah, ada syarat. Ya, dan tu huruf syarat. Dan huruf fa tu jawab syarat. Ni kalau tak apalah tuan-tuan belajar sikit-sikit bahasa Arab, okey ya. Tuan-tuan baca Quran. Kalau tuan-tuan jumpa perkataan in, tuan-tuan kena cari jawab. In tu syarat dia. Apa jawab kepada syarat tersebut? Syarat dia ialah, jawabnya ialah fattabi'uni, kamu kena ikut aku. Ya, ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa makna ikut baginda Nabi? Tuan-tuan, salah satu ikut baginda Nabi, kata Imam Ibn Katsir, ialah ittiba, kita kena ikut apa ni? Kalau bahasa dia ada satu perkataan asy-syariah al-muhammadiyah. Tapi tak apa, dalam bahasa mudah tuan-tuan, ikut Islam. Kalau kita dakwa kita cinta baginda Nabi, kita cinta Allah, kita kena ikut Nabi. Apa makna ikut Nabi? Ikut Islam. Apa makna ikut Islam? Ikut Al-Quran dan Sunnah. Apa makna ikut Al-Quran dan Sunnah? Kalau soalan lain. Ya, okey ya? Saya ulang balik supaya ada turutan. Kita dakwa kita cinta Allah. Apa bukti kita cinta Allah? Bagaimana cara kita mencintai Allah? Kita ikut Nabi. Macam mana cara kita nak ikut Nabi? Ikut Islam. Itu Imam Ibn Katsir sebut dalam tafsir. Macam mana kita nak ikut Islam? Ataupun mana tahu kita ikut Islam? Ikut Quran dan Sunnah. Mana kita tahu kita ikut Quran dan Sunnah? Ikut alim ulama. Kerana apa? Kerana kita tidak akan mampu memahami Quran Sunnah kalau kita tidak ikut para alim ulama. Cuma tuan-tuan sekalian, hari ini saya nak bawa kepada tuan-tuan satu bicara, satu tajuk berkaitan dengan ikut baginda Nabi ini daripada satu sudut. Kalau kita sebut ikut Islam, kita kena hurai. Apa itu Islam? Islam ni tuan-tuan ada 3 perkataan. Islam ni ada 3 perkataan. Saya tak nak hurai panjang. Ikut Nabi, ikut Islam. Ikut syariat. Islam itu adalah syariat. Yang disebut syariat Islam. Apa makna syariat? Syariat ni ialah ikut hukum hakam Allah. Syariat ni dalam bahasa mudah tuan-tuan, jumlatul ahkam. Apa makna syariat?
Islam tu adalah agama. Islam tu adalah syariat. Apa makna syariat? Jumlatul ahkam. Himpunan hukum hakam. Baik. Cuma bahasa mudah, ada 3 perkataan. Saya dengan tuan-tuan akan disebut sebagai seorang Muslim. Kalau tuan-tuan rujuk dalam satu kitab fiqh, kitab usulud dakwah, Dr. Abdul Karim Zaidan, dia letak ada 3 perkataan. Perkataan pertama ialah, apa makna Islam? Al-khudu', tunduk dan patuh. Apa makna ikut Nabi? Ikut Islam. Apa makna ikut Islam? Tunduk dan patuh. Sami'na wa ata'na yang ustaz kita sebut. Kalau selama mana tuan-tuan tunduk dan patuh kepada Allah, kepada syariat Islam, itulah ikut baginda Nabi. Dan itulah bermakna kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, perkataan kedua, saya tak nak panjang-panjang tuan-tuan. Perkataan kedua ialah al-istislam. Perkataan pertama al-khudu', tunduk dan patuh. Perkataan kedua al-istislam. Apa makna istislam? Serah sepenuhnya kepada Allah. Macam Nabi Ibrahim, tuan-tuan sekalian ya. Ada satu ayat dalam suratul Baqarah. Dalam Islam ni, bahasa Melayu pun dia ada beberapa perkataan. Bahasa Melayu kadang-kadang diambil daripada perkataan berserah. Kadang-kadang diambil perkataan pasrah. Betul ya? Apa lagi perkataan bahasa Malaysia? Saya serah lah ustaz, nak jadi apa pun saya serah ajalah. Satu lagi saya pasrah ajalah. Ada lagi? Tawakal. Tawakal bahasa Arab. Ni nak bahasa Melayu, bahasa Melayu. Baik, bahasa Arab dia ada beberapa perkataan. Ada perkataan yang dinamakan tawakal. Tawakal. Apa makna tawakal? Kalau syekh saya, tawakal ni dia hurai apa? Bergantung kepada Allah. Tuan-tuan, saya minum sikit tuan-tuan ya. Hari ni hari apa? Hari Khamis ni ya. Jadi ada karnivor ni makan-makan ni puasa ke tak ni? Hari ni tak puasa tuan-tuan. Saya pun tak puasa juga. Jadi saya minta izin tuan-tuan sekalian. Ni malu kita ni tuan-tuan. Cakap pasal Maulidun Nabi, Maulidun Rasul. Nabi puasa hari Khamis. Kita penceramah pun tak puasa ni macam mana ni? tapi ada orang kata, ustaz, nanti orang sediakan air ni terasa pula. Jadi kita dah niat puasa. Dah dapat pahala dah. Jadi orang sediakan air tuan-tuan. Minumlah ya. Tuan Najib pun bawa air juga. Malu tuan-tuan ni, saya malu ni, minta maaf tuan-tuan sekalian. Penceramah apa ni, malu minum air. Tapi sakit tekak, sakit leher tuan-tuan. Saya tak sihat lah lebih kurang seminggu lebih tuan-tuan sekalian. Jadi saya minta izin minum tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni amat memalukan ni. Betul. Betul Tuan Haji, betul. Baik, tuan-tuan, masa nak habis dah ni. Ni baru mukaddimah baru ni. Macam mana ni tuan-tuan? Saya ringkaskan ni. Di saat kita cinta Allah, bukti cinta Allah kita ikut baginda Nabi. Di saat kita mengikut baginda Nabi, bagaimana cara kita tahu tak kita sedang ikut Nabi? Ya, kita sedang mengikuti Nabi dengan Islam. Bagaimana kita ikut Islam? Ada 3 perkataan tuan-tuan. Yang pertama al-khudu', tunduk dan patuh dalam segala persoalan hidup kita. Susahnya, senangnya, sihatnya, sakitnya, kaya, miskinnya, kita tunduk dan patuh pada Allah dan pada Rasul. Yang kedua ialah istislam. Kita serah diri. Cuma saya nak hurai pada tuan-tuan, dalam Al-Quran, dalam ajaran agama, dia ada 3 perkataan paling-paling kurang lah. Pertama namanya tawakal. Syekh saya mengatakan, apa makna tawakal? Tawakal ni bukan berserah. Tawakal ni bergantung. Gantung seluruhnya harapan kita kepada Allah. Kehendak kita pada Allah. 100% gantung seluruhnya. Tapi usaha. Kena usaha. Sebab tawakal ni, dia berkait dengan usaha dulu. Rancang dulu. Usaha dulu. Buat dulu. Kemudian gantung seluruhnya kepada Allah. Itu tawakal. Yang kedua, dia panggil tafwid. Tafwid. Tafwid ni maknanya apa tuan-tuan sekalian ya? Dalam perkataan yang sesuai. Pasrahlah barangkali, pasrah. Ataupun serah. Serah. Ayat Quran
Yang kami masa di Yaman dulu, selepas daripada Isyak, sebelum tidur, baca hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali. Selepas tu baca 11 kali. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Kalau tuan-tuan berdepan dengan masalah-masalah besar, tuan-tuan banyakkan baca wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Allah Maha melihat segala urusan hamba-hambanya. Ini tuan-tuan dalam Islam. Kalau saya dengan tuan-tuan tak sampai ke tahap ini, kita belum cukup disebut seorang Muslim yang sebenar. Kadang-kadang saya dan tuan-tuan, kadang-kadang kita ni tengok apa yang ada pada kita. Orang ada ilmu, dia bergantung pada ilmu dia. Dia buat sesuatu, dia rujuk pada ilmu dia. Sebenarnya ni tuan-tuan salah. Orang ada harta kekayaan, di saat dia berdepan dengan masalah, dia rujuk pada harta dan kekayaan dia. Ini masalah tuan-tuan. Orang ada pangkat dan kuasa, di saat dia berdepan dengan masalah, dia guna pangkat dan kuasa dia. Apa lagi? Itulah keadaan manusia. Sebenarnya tidak tuan-tuan. Hidup ni, sebanyak mana ilmu kita, sebesar mana kuasa kita, sebanyak mana harta benda kita, di saat kita susah, Allah kita serah kepadanya. Itu namanya at-tafwid. Ada satu lagi perkataan, at-taslim. Ayat ni. At-taslim. Yang ni, yang kita terjemah barangkali, yang agak sesuai, saya tak pandai dalam bahasa Malaysia ni, tuan-tuan nak letak perkataan, yang ni barangkali namanya pasrah. Serah segalanya, jiwa dan raga kita, seluruh hidup dan mati kita, serah seluruhnya pada Allah. At-taslim. Dan contoh at-taslim ni Nabi Ibrahim. Dalam surah Al-Baqarah, "Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin." Pergi ingat ayat ni ya. "Idh qala lahu rabbuhu," dan ingatlah ketika mana Tuhannya, Tuhan Nabi Ibrahim berkata kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, "Aslim, pasrahlah kamu kepadaku." Maka Nabi Ibrahim jawab apa? "Aslamtu li rabbil alamin." Aku serah seluruh hidupku kepada Tuhan sekalian alam. Maka Allah uji dia bila mana dia serah pada Allah. Apa Allah uji dia? Allah uji dia tak dapat anak. Umur 80 tak ada anak lagi tuan-tuan. Kita ni kalau umur 80, ada harapan lagi tak tuan-tuan nak dapat anak? Umur 80. Subhanallah. Tuan-tuan boleh bayanglah. Tuan-tuan kahwin umur berapa dulu? Sekarang dah umur 80. Dah berapa tahun kahwin? 50 tahun. Tak dapat anak. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tapi oleh kerana perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam, dia serah seluruhnya diri dia kepada Allah, akhir sekali Allah bagi dia zuriat. Dan zuriat bukan zuriat yang biasa-biasa tuan-tuan. Melalui Siti apa? Yang Nabi kita Muhammad ni. Siti Hajar. Ketua kepada segala nabi-nabi, ketua kepada segala rasul. Yang Nabi Yaqub, Nabi Ishaq ni, yang ni belah Siti Sarah. Baik, Siti Sarah ni pula Allah anugerahkan kepadanya apa? Majoriti nabi-nabi dan rasul-rasul daripada zuriat dia. Majoriti nabi-nabi dan rasul-rasul. Yang 25 nabi dan rasul ni, kata ulama ada 3 je daripada keturunan Arab. 22 lagi semua daripada keturunan Bani Israel. Ya Nabi Ishaq, keturunan Israel. Ya, ni Siti Sarah. Siti Hajar ni pula di saat dia serah diri dia kepada Allah, Allah bagi kepada dia satu zuriat yang paling hebat, ketua Nabi, ketua Rasul melalui Nabi Ismail. Itu bahasa aslam tu. Boleh tuan-tuan sekalian, saya bukan nak cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ni. Kita nak cerita Nabi Muhammad. Tapi kita nak sebut bahawa apa makna Islam? Ikut Nabi, ikut Islam. Apa makna ikut Islam? Serah seluruhnya kepada Allah dan kepada Islam. Islam kata haram, haram. Islam kata halal, halal. Islam kata buat, buat. Islam kata tinggal, tinggal. Islam kata jangan, jangan. Islam kata teruskan, kita teruskan. Itulah hidup dengan Islam. Kalau kita teragak-agak, tuan-tuan. Baik, saya nak tanya tuan-tuan. Bila mana serah? Serah ni atau dalam bahasa pasrah, ada teragak-agak lagi tak? Ni orang Islam sendiri ni teragak-agak ni. Hai, boleh ke ni Ustaz? Hai, berjaya tak ni? Hai, maju tak ni? Okey tak ni? Ha, betul tuan ya? Maka tak sempurna Islam kita. Bila mana tak sempurna Islam, tak sempurna ikut Nabi. Bila mana tak sempurna ikut Nabi,
tak sempurna yang kita dakwa kita cinta kepada Allah. Kita kasih kepada Allah. Baik. Yang perkataan ketiga. Okey, perkataan pertama al-khudu', perkataan kedua adalah al-istislam. Apa makna istislam? Pasrah seluruhnya pada Allah. Ya. Allah buat kita sihat-sihat. Allah jadikan kita sakit-sakit. Allah jadikan kita susah-susahlah. Allah jadikan kita senang-senanglah. Tetapi jangan lupa kita usaha. Usaha dengan apa? Doa pada Allah, dekatkan diri pada Allah. Merayu, merintih dengan Allah. Bukan kata kita biarkan begitu. Tidak, tuan-tuan. Siapakah yang paling serah diri pada Allah? Nabi Muhammad. Dalam senarai Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, yang paling tinggi tahap kepasrahannya kepada Allah adalah Nabi Muhammad. Sebab tu tuan-tuan sekalian, Nabi Muhammad ni dipilih sebagai ketua Nabi, ketua Rasul, dan Nabi Muhammad ni dipilih sebagai kekasih Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lah insan dari kalangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang jiwa dan hati dia serah kepada Allah seluruhnya. Sebab itulah Nabi Muhammad ni tuan-tuan sekalian, dia tak pernah minta apa-apa untuk diri dia dengan Allah. Tapi dia hanya minta kepada apa? Dia hanya minta untuk umat dia. Nabi Muhammad dia tak minta untuk diri dia. Dia hanya minta untuk umat dia sahaja. Ya. Selamatkanlah umat aku ya Allah. Ya, ringankanlah azab. Ada orang tanya soalan, kenapa Nabi ni kekasih Allah? Masa sakaratul maut, Nabi menanggung dua kali ganda dahsyat sakaratul maut. Tuan-tuan, kalau kita ni mesti ada kekasih, tuan-tuan sekalian ya. Tuan Haji ada kekasih tak? Tuan ada kekasih tu? Hai, kenapa senyum lain macam? Ini akak-akak ni ada kekasih tak? Ada? Macam teragak-agak nak jawab ni. Ni tanya adik-adik ni pula ni. Adik-adik tahfiz ada kekasih? Tak ada? Ada kekasih tak? Ada? Alah bagi tahu je lah, jangan malu-malu. Ada? Ada? Ni wakil. Ada? Tak ada? Sudah. Mana ada orang tak ada kekasih? Semua orang ada kekasih. Betul ya? Tak ada? Ni tangan yang tengah ni. Ada kekasih? Jawablah. Ada? Sudah. Tuan-tuan, anak-anak kita ni, termasuk kita sendiri, dah salah faham makna kekasih. Kekasih lain, makwa lain. Kalau saya tanya ada makwa tak, Ji? Itu lain. Ya? Cinta lain. Hawa lain. Yang pakwa dengan makwa tu bukan cinta. Itu hawa, nafsu. Kekasih ni ialah orang yang kita kasih. Siapa orang yang kita kasih? Ibu dan ayah kita lah kekasih kita. Betul ya? Tu baru faham pagi ni. Pagi ni baru faham ni. Ni anak-anak kita belakang tu tuan ni je. Ibu dan ayah kita tu kekasih kita. Isteri dan suami itu kekasih kita. Anak-anak kita tu kekasih kita. Bahkan Rasulullah itu adalah kekasih kita. Allah itu kekasih kita. Baik, kalau kita diberi izin oleh Allah untuk kita melayani kekasih kita, apapun layanannya, termasuk barangkali, ya kalau Allah beri izin, ni tak berlaku ni tuan-tuan, contoh ni, analogi dia contoh. Untuk ambil nyawa, pasti kita akan mengambil nyawa, atau pasti kita akan layani kekasih itu dengan selembut mungkin, sebaik mungkin, semulia mungkin. Tiba-tiba Allah yang paling mencintai kekasihnya, baginda Nabi SAW, di saat nak cabut nyawa, 2 kali ganda kesakitannya. Kenapa? Kerana dikatakan bahawa baginda Nabi mengetahui dahsyatnya sakit mati. Akhir sekali Nabi minta dengan Allah supaya Nabi tanggung sebahagian sakit mati ini agar umatnya ringan sakaratul maut. Ya sallallahu alaihi wasallam. Ini baginda Nabi. Betul, kadang-kadang kalau kita duduk macam ni kan, saya masa dengan syekh saya, kadang-kadang ni saya nak baca pada tuan-tuan. Nabiyuna Rasulullah
wa syafi'una habibullah wa maulana khalilullah alaihi salatuna ya Allah nabiyuna rasulullah wa syafi'una habibullah wa maulana khalilullah alaihi salatuna ya Allah nabiyuna rasulullah nabi kita ni adalah utusan Allah wa syafi'una yang akan memberi syafaat kepada kita. Apa makna tuan-tuan? Yang akan bantu kita. Siapa dia? Habibullah, kekasih Allah. Maka di saat saya dengan tuan-tuan kembali ke akhirat nanti, Nabi akan tunggu kita. Betapa cintanya Nabi, betapa kasihnya Nabi, Nabi tunggu kita. Kata ulama, Nabi ini ada satu hadis. Saya baca satu hadis tuan-tuan dalam kitab Fiqhus Sunnah. Minta maaf. Fiqhus Sirah Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Fiqhus Sirah An-Nabawiyah Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Nabi kata apa? Dalam satu sabda Nabi kata, innal jannata, syurga, akhirat nanti kita akan pergi, kita akan jumpa syurga. Syurga ni hurrimat alal anbiya kullihim, ditegah kepada segala nabi-nabi yang lain. Ya, hatta adkhulaha, sehingga aku masuk syurga tu. Nabi lain tak boleh masuk syurga, ditegah dulu, ditahan. Ya. Sehingga aku masuk syurga, barulah nabi-nabi lain akan masuk syurga. Itu kehebatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Nabi kata apa? Yang ini yang mengembirakan kita semua. Wa hurrimat 'alal umam kulliha. Dan syurga ni akan ditegah kepada umat-umat lain semuanya. Umat lain dia datang awal-awal, umat Nabi apa? Nabi Adam, umat Nabi lain-lain itu akan ditegah. Hatta tadkhulaha ummati, sehinggalah umatku memasuki syurga. Umat Nabi Muhammad masuk syurga dulu, barulah umat lain boleh masuk syurga. Kalau selama mana umat baginda Nabi kita ni tak masuk syurga, umat lain tak boleh masuk syurga. Itu kemuliaan, kehebatan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah harga, nilai saya, nilai diri tuan-tuan dan nilai diri kita di saat kita menjadi umat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka Nabi nak pastikan kita masuk syurga. Di akhirat nanti Nabi tunggu kita di beberapa tempat. Tengok ya. Kalau kira-kira tuan-tuan sekalian, di saat huru-hara kiamat ni, dia huru-hara, kalau tuan-tuan baca kitab, ada ulama dia tulis apa? Huru-hara hari pembalasan di padang mahsyar. Begitu sekali tuan-tuan sekalian, kita jumpa isteri, kita lari. Tahu ya? Sebelum ni sehidup semati dah. Oh, janji dengan suami isteri sehidup semati, betul ya? Tapi bila mana sampai akhirat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Ingat ayat ni ya? Pada hari itu suami isteri, tuan-tuan tengok, rasa nampak macam isteri aku je tu, dia lari. Puan-puan ni pula tengok, jalan tengok, macam suami aku je tu, dia lari. Wa ummihi wa abihi. Begitu juga tuan-tuan anak-anak. Wa sahibatihi wa bani, anak-anak kita nampak macam malung je tu, macam Kak Angah je tu, lari tuan-tuan. Anak kita sama juga, macam ayah aku je tu, anak kita lari daripada kita. Ada satu kisah yang guru saya cerita, wallahualam tuan-tuan sekalian, guru saya cerita, ada satu kisahnya, seorang ibu ni dia tak cukup satu je, timbang pahala tak cukup satu, menyebabkan dia akan ke neraka. Dia pun jumpa, tengok anak aku, dia pergi ke anak dia. Dia kata, wahai anak, kamu kenal tak ini ibu kamu? Dia kata, ya. Ni yang tak sempat lari dah ni. Dia tak perasan mak dia pergi kat dia. Kalau dia nampak awal-awal, dia akan lari. Dia pergi, dia kata, wahai anak, kamu kenal tak ni ibu aku? Ini ibumu? Ya. Kamu bersaksi tak? Ibu buat baik pada kamu dunia dulu? Ya, saya bersaksi. Ibu amat baik dengan saya. Wahai anak, hari ni ibu tak cukup satu pahala.
Boleh tak engkau bagi? Dia kata, wahai ibu, hari ni saya tak dapat tolong ibu. Satu je tuan-tuan. Hari ni kalau ya anak, kalau kita jadi anak, ayah kita, mak kita minta RM1, boleh bagi tak? Bukan bagi RM1, bagi 10. Betul ya? Alah, mak minta RM1 kat saya, ni ambil RM10. Alah, mak minta RM10, ambil RM100. Tapi akhirat nanti, mak minta satu pahala, kita tak boleh bagi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan tunggu kita. Bukan dia lari, dia tunggu kita di Telaga Kausar, dia tunggu kita. Kalau dia tak jumpa kita di Telaga Kausar, dia akan tunggu kita di timbangan amalan. Ya, bila mana ditimbang, dia tengok tuan-tuan tak cukup, dia akan bantu kita. Syafaat. Kalau dia tak jumpa kita kat situ, dia akan tunggu kita di titian sirat. Apa maksudnya? Betapa baginda Nabi ni tuan-tuan terlalu amat mencintai kita lebih daripada dirinya. Kerana dia tak pernah meminta sesuatu untuk diri dia, tapi dia minta untuk kita. Di saat baginda Nabi meniti titian sirat, dan titian sirat ni tuan-tuan, ini satu benda yang kita kena rasa benar-benar gerun dan takut, tak ada seorang pun yang lepas. Surah Maryam ayat 71-72. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di kalangan kamu illa wariduha, pasti melalui neraka. Ayat ni tuan-tuan kalau kita baca kita gerun. Tak ada seorang pun di kalangan kita ni, termasuk yang hafal Quran ni tuan-tuan. Kita yang tak hafal Quran ni lagilah. Ni adik-adik kita yang hafal Quran ni. Nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali Allah. Wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun di kalangan kamu pasti melalui neraka. Perkataan ha kat situ kembali pada neraka, neraka Jahannam. Kata ulama, titian sirat dibentang di atas neraka Jahannam. Bawah tu neraka Jahannam. Titian sirat diletak di atas tu. Sebab tu kata ulama, tidak ada seorang pun di kalangan kamu pasti melalui neraka. Apa makna melalui neraka? Melalui titian sirat yang dibentang di atas neraka. Maknanya siapa boleh lalu, selamat, alhamdulillah. Kalau siapa tak selamat, dia terus ke neraka. Dia meniti itu terus masuk neraka. Nabi bimbang umat Nabi itu masuk neraka, Nabi tunggu kat situ. Bahkan di saat Nabi meniti itu pun, Nabi sebut lagi, ummati, ummati, umatku, umatku. Inilah baginda Nabi. Tuan-tuan, ayat ni yang kita baca tadi, surah Ali Imran ayat 31 ni, walaupun perkataan fattabi'uni dia duduk tengah-tengah, tapi perkataan pertama ialah berkaitan dengan cinta. Perasan tak? Kata ulama, kenapa tuan-tuan? Saya dengan tuan-tuan tak akan mampu benar-benar ikut Islam, tak akan mampu benar-benar ikut Quran kalau tidak ada cinta kepada baginda Nabi. Kenapa kata ulama, kekuatan yang paling hebat dalam dunia ni adalah cinta, kasih. Dan sebab tu tuan-tuan, kalau dalam hati tuan-tuan, dalam hati saya, buat masa apa yang ada ni, tidak ada rasa cinta, rasa kasih yang mendalam. Bukan kata langsung tak ada, tidak tuan-tuan. Ya, tidak ada rasa kasih, rasa cinta yang banyak, yang mengatasi segala-galanya. Tuan-tuan kena solat hajat tiap-tiap malam, minta, ya Allah, tolonglah letakkan dalam hati aku, ya Allah, dalam hati anak isteri aku, ya Allah, dalam hati zuriat aku, ya Allah, rasa cinta yang sepenuhnya yang mendalam kepadamu, wahai, kepada Nabi-Mu, wahai Allah. Dan bila mana kita cinta Nabi, kita akan cinta Allah. Kata guru saya tuan-tuan, bagaimana nak cinta Allah? Belajar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana cinta kepada Allah ini tak akan wujud, tak akan terzahir, tak akan tercetus, tak akan ada kalau tidak melalui pintu segala cinta, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah tajuk yang kita bincang di tuan-tuan sekalian, ialah ikut aku. Macam mana nak ikut Nabi? Ikut Islam. Ada perkataan yang terakhir tuan-tuan. Apa makna Islam? Pertama sekali al-khudu', tunduk dan patuh. Tuan-tuan kena minta dengan Allah. Dan saya dengan tuan-tuan tak akan mungkin tunduk dan patuh kalau tak benar-benar cinta kepada baginda Nabi. Orang ni tuan-tuan, dia akan ikut orang ni kalau dia cinta. Tapi kalau dia tak cinta, mana boleh dia nak ikut orang? Dia kasih, dia boleh ikut. Ya, kalau tak kasih, tak cinta, bahkan ada perasaan benci, nak ikut macam mana tuan-tuan? Agak-agak. Sebab tu ayat ni berada dalam ayat cinta. Ni ayat ni dulu masa muda-muda dulu banyak duk beramal ni. Betul tuan ya? Tak aman ni ayat ni. Mina K.A. ni bacalah ayat ni malam-malam 40 kali. Kita tak tahu, pagi ni baru tahu. Ni nak bagi kat adik-adik ni.
Ni, ayat ni kalau adik-adik berkenan kat siapa-siapa, solat hajat 2 rakaat, malam tu bayang wajah dia baca 41 kali. Masa muda-muda dulu, tuan-tuan baca juga? Tak ya? Kau tak tahu? Tapi akhir sekali tuan-tuan baca kat si A, dapat si B. Tuan-tuan pasal tak? Kenapa? Dia adalah jodoh. Jadi ayat ni rupa-rupanya salah amal. Ayat ni bukan nak cari pasangan. Tapi dah dulu kita tanya guru kita bagi ni. Ada satu lagi cara amal. Tuan-tuan tahu ni, nak bagi tahu ni. Bolehlah tuan-tuan amal. Tapi sebenarnya macam tadilah, amal-amal supaya dapat si A, rupanya dapat si C. Si B pun tak dapat. Sekalian. Pagi-pagi masa matahari naik, tapi yang ni guru saya kata apa? Kalau tuan-tuan, ni puan-puan, kalau nak tambah rasa kasih dalam hati suami, sama juga kita. Kita tengok isteri kita tak berapa kasih kat kita akhir-akhir ni ya. Dah makin berumur ke macam mana? Macam berubah sikit kasih dia kat kita. Dulu nak berjalan bukan main lagi pegang tangan. Sekarang ni pegang tangan. Dia kata apa abang ni buang tabiat ke apa? Maknanya dia dah kurang kasih dia. Tuan-tuan baca ni. Masa matahari naik tu, pukul berapa? Pukul 7.30, pukul 8 tu, baca ni 7 kali. Niat pada dia, insya-Allah hati dia bertambah kasih pada kita. Okey ya? Cuma kalau bertambah kasih susah sikit tuan-tuan, dia ikut kita ke mana-mana. Itu yang masalah dia. Itu masalah. Tak adalah tuan-tuan ni ayat ni. Jadi bicara ayat ni ialah perkataan terakhir al-inqiyad. Cinta Allah ikut Nabi. Ikut Nabi, ikut Islam. 3 perkataan. Ingat ya? Sebab tuan-tuan tak catat ni. Pertama, khudu'. Tunduk dan patuh. Yang kedua, istislam. Serah sepenuhnya diri dan hidup dan mati ni pada Allah. Apa nak jadi, biarlah jadi. Janji kita ikut Allah. Kita ikut Islam. Betul tuan ya? Atau tuan rasa macam mana? Susah kita Ustaz? Susah ke senang ke? Itulah cinta pada Allah. Ya, kerana cinta Allah ni adalah cinta untuk susah dan senang. Cinta Allah adalah cinta untuk ketika mana? Hidup dan mati. Bukan saat hidup saja tuan-tuan sekalian kita cinta Allah, mati pun kita cinta Allah. Bukan saat kita senang saja cinta Allah, susah pun kita cinta Allah. Baik, perkataan ketiga lambat ni tuan-tuan saya mengajar ni. Al-inqiyad. Apa makna al-inqiyad? Inqiyad ni ialah mengikat diri kita dengan seluruh peraturan Islam. Mengikat diri kita dengan seluruh hukum hakam Islam. Itulah Islam. Kata Imam Nawawi, zahran wa batna. Zahir kita dan batin kita. Ikat seluruhnya zahir dan batin kita dengan hukum hakam Islam. Selagi mana kita pilih-pilih, hukum ni kita ikut, hukum ni kita tak nak, hukum ni kita ambil, hukum ni kita tolak, kita tak cukup Islam. Tak cukup. Sebenarnya kalau bahasa lain, kita tak cukup sempurna sebagai seorang Muslim. Bila mana kita tak sempurna sebagai seorang Muslim, kita tak sempurna ikut Nabi. Bila mana kita tak sempurna ikut Nabi, kita tak sempurna ikut cinta kepada Allah. Tak sempurna taat kepada Allah. Tak sempurna patuh kepada Allah. Tak sempurna tunduk kita kepada Allah. Itulah yang tajuk yang diberi oleh pihak masjid kepada saya ialah fattabi'uni. Akhir penuntut tuan-tuan sekalian, apa yang kita dapat? Allah balas kembali cinta kita kepada Allah. Yuhibbukumullah. Allah mencintai kamu. Allah ni tuan-tuan, di saat dia cinta kita, dia tak akan pernah benci. Ini cinta Allah. Kita ni cakap aja cinta I love you ke apa? I sayang you, I cinta you, I love you. Tiba-tiba bergaduh. Bukan setakat bergaduh, bercerai. Akhir sekali bila dia tanya soalan, bukan dulu you cinta kat I? Tak, dulu memang I cinta kat you, tapi sekarang I benci. Perasan tak tuan-tuan? Itulah manusia. Sebab tu tuan-tuan jangan mencari cinta manusia. Carilah cinta Allah. Allah di saat dia cinta, dia tak akan pernah benci. Allah di saat dia sayang kita, dia tak akan pernah lagi marah. Yang kita ni duk cakap sayang-sayang, 3 kali sehari kita duk marah dia. Betul?
Pagi marah, tengah hari marah, malam marah, nak tidur pun marah lagi. Tapi tanya sayang tak? Sayang. Itulah manusia. Betul tuan ya? Tuan pernah marah isteri. Sama lah kita. Kadang-kadang marah. Tapi kalau isteri tanya, abang sayang tak kat saya? Sayang. Habis marah saya tu, biasalah. Mana ada biasa? Betul puan ya? Sekarang saya benci kat abang. Dulu memang saya sayang kat abang. Sekarang saya benci. Bukan dulu kata sayang selama-lama. Tak, dulu memang selama-lama. Sekarang ada hari-hari dia. Itulah dunia tuan-tuan ya. La haula wala quwata illa billah. Sebab tu saya dalam ceramah-ceramah saya pesan macam mana tuan-tuan? Sudah-sudahlah mencari cinta manusia. Walaupun namanya cinta suami atau cinta isteri. Penat. Letih. Betul ya? Tuan-tuan dah mula penat dah? Ke belum lagi? Sikit lagi tuan-tuan akan penat. Kejap cinta, kejap benci. Kejap sayang, kejap marah. Kejap kasih, kejap tak tahu apa tuan-tuan sekalian. Tak tahu apa kita ni sebenarnya. Sama lah ni, perempuan ni sama lah ya. Angguk tu iyalah tu. Sama lah. Subhanallah. Maka, bila mana kita cinta Allah, kita ikut baginda Nabi, iaitu ikut Islam. Tapi saya tak tahu, ikut Islam mana tahu ikut Islam? Ikut Quran Sunnah. Mana boleh ikut Islam tapi tak ikut Quran? Ikut Sunnah baginda Nabi. Cuma masalah sekarang ni, siapa yang paling faham tentang Quran? Siapa yang paling faham tentang Sunnah? Ulama, warasatul anbiya. Maka kena ikut para alim ulama. Maka ketika itu Allah cinta kepada kita. Bukan setakat Allah cinta kita tuan-tuan. Yang paling berharga dalam hidup saya dengan tuan-tuan sebelum kita meninggal, apa dia tuan-tuan? Apa paling berharga dalam hidup kita sebelum kita meninggal? Allah ampun dosa-dosa kita. Maka ayat ni ada dua anugerah Allah. Pertama, yuhibbukumullah, Allah cinta kepada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampun dosa-dosa kamu. Zambun satu dosa, dzunub dosa-dosa. Maknanya seluruh dosa-dosa kita Allah ampun di saat kita ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Tuhan yang Maha Ghafur, Maha Pengampun. Allah ni tuan-tuan, daripada perkataan ghafara, tuan-tuan perasan tak? Ada 3 huruf, ghin, fa, ra. Ghin, fa, ra. Ghafara. Ada 3 nama Allah daripada 3 huruf ni. Daripada asal 3 huruf, ada 3 nama Allah. Pertama yang ni, Ghafur. Yang kedua, Ghaffar. Yang ketiga, Ghafir. Sehingga ada satu surah Ghafir. Apa maksudnya tuan-tuan? Allah nak bagi tahu kepada saya dengan tuan-tuan, hidup ni sebelum bertemu Allah, yang paling berharga adalah Allah ampun seluruh dosa-dosa kita. Tuan-tuan kena solat hajat tiap-tiap malam, ataupun kalau tak solat hajat, merayu berdoa pada Allah, ya Allah, sebelum engkau matikan aku, ya Allah, tolong ampun dosa-dosa aku, ya Allah. Dan tolonglah, ya Allah, janganlah engkau matikan aku sebelum engkau ampunkan dosa-dosa aku. Setelah engkau ampunkan dosa aku, ya Allah, ketika itu, ya Allah, engkau matikanlah aku, ya Allah. Tuan-tuan jangan bertemu dengan Allah bawa dosa. Bahaya saya dengan tuan-tuan. Dan kata ulama, di saat kita cinta Allah dan cinta Rasul, ketika itu Allah cinta pada kita, dan salah satu bukti cinta, Allah ampun dosa-dosa kita. Maka tuan-tuan setakat itu dahululah insya-Allah ya. Ini saya petik daripada sebahagian, saya ada tulis dulu satu buku, ni buku saya dulu tuan-tuan sekalian, Hakikat Kemuliaan dan Keagungan Nabi Muhammad. Ni buku lama dah ni. Daripada sinilah saya petik panjang. Kalau saya nak baca di sini tuan-tuan terlalu panjang, nanti kita jumpa akan datang nanti. Jadi saya minta maaf pada pihak masjid. Ya, itulah sedikit yang saya dapat kongsi dengan tuan-tuan. Moga-moga Allah Ta'ala anugerahkan dengan program yang mulia ini, ya tuan-tuan sekalian, mini carnival sempurna Maulidur Rasul, dan dengan sedikit bicara kuliah duha ni tuan-tuan, Allah Ta'ala anugerahkan ke dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan, dalam hati kita semua, dalam hati zuriat kita, cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Nabi, dan cinta kepada perjuangan Islam, dan hidup dan mati kita ya kerana Allah, hidup dan mati kita demi Rasulullah, hidup dan mati kita dengan Islam insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عساكر الموحدين، اللهم إعلاء كلمتك إلى يوم الدين، اللهم أهلك الكفرة والمنافقين الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ويصدون الناس عن سبيلك. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, berkatilah hidup kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Ya Allah, letakkanlah dalam anugerahkanlah ke dalam hati kami ya Allah, hati zuriat-zuriat kami ya Allah, kecintaan kepadamu, kecintaan yang mendalam kepadamu ya Allah, kecintaan yang mendalam kepada nabimu ya Allah, kecintaan yang mendalam dalam perjuangan Islam ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan cintamu ya Allah, hidupkanlah kami dengan rahmatmu ya Allah, hidupkanlah kami dengan redhamu ya Allah, hidupkanlah kami dengan sunnah-sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah, redhalah dengan kami ya Allah, jadikanlah kami suami yang saleh ya Allah, jadikanlah isteri kami isteri yang salehah ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah, jadikanlah kami sebuah keluarga yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah, keluarga yang hidup dan mati dengan Islam ya Allah, keluarga yang hidup dengan mati dengan sunnah Nabi kami dan Al-Quran ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Allahu akbar. Walillahil hamd.